Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat pagi, good morning kepada semua penonton dan pendengar, sahabat-sahabat, kawan-kawan, keluarga dan peminat saya. Jadi pagi ini kita nak kira shock sendiri ni, cerita mengenai buku saya. Ada orang cuba cari buku saya ni di popular di MPH, memang tak ada lah. Ini adalah e-book. E-book ini kita maksudnya yang kita boleh baca dalam handphone kita lah, macam ni. Kita ada download, beli PDF dia, maknanya dia macam ni lah, kita boleh baca dan boleh tunggu sendiri at our own time, dan boleh letak bookmarker dan sebagainya. Jadi very convenient, boleh bawa ke mana-mana. Jadi kalau pergi ke mana-mana boleh baca dan boleh share. Kalau yang ada tablet besar PDF, ni puas, boleh baca dalam apa macam iBook dan sebagainya. Lagi besar lah dan lagi senang baca kan. Dan dia boleh guna kalau macam ada Siri ni, ada iPad ataupun iPhone, dia boleh bacakan bahasa Melayu. Boleh sikit, maksudnya dia ada facility untuk kita baca, untuk bacakan pada kita kalau malas nak baca. Jadi apa dia buku ini? Buku ini tajuk dia macam agak pelik sikit. Memang saya sengaja memberikan tajuk seperti ini, Pemburu Asasin. Siapa dia asasin itu, ya? Dan tajuk dia Degupan Terakhir. Ini adalah tajuk buku ini telah diolah dan hasil daripada feedback semua reviewer ataupun yang membaca bukunya awal-awal, termasuklah ahli keluarga saya. Jadi kenapa saya menulis buku ini? Saya memang, ini adalah gambar pertama saya sebagai pakar jantung. Memang kadang-kadang struggle juga dengan masa kita. Banyak masa yang diperuntukkan dengan kerja dan sebagainya, and can be very tough, ya. Tapi saya telah melihat banyak kes-kes jantung. Jadi ini saya ingin berkongsi pengalaman macam mana saya operate jantung. Bukan operate banyak kita buat dari luar lah, sebagai kardiologis, bukan pakar pada jantung. Dan kita melihat banyak jenis saluran jantung, pesakit yang bermula seawal 20-an sampailah 90-an. Jadi berbagai-bagai pengalaman pahit manis yang ingin dikongsikan sebagai pengajaran kepada para pembaca. Tetapi buku ini bukannya buku panduan detail mengenai penyakit jantung. Jadi kalau nak tahu apa saya kena buat lepas heart attack dan apa yang kena makan kalau ada kolesterol tinggi, dia tidak. Dia ada sebut secara langsung, tetapi tidak secara detail. Sebab ini bukanlah tujuan saya menulis buku ini. Ia sekadar highlight pembahasan untuk memberi kesedaran, kongsi pengalaman, dan untuk meningkatkan prihatin, maksudnya awareness ataupun kesedaran nak menjaga penjagaan jantung. Bila kita kata penjagaan jantung itu mungkin penjagaan jantung diri sendiri kita yang paling penting, dan juga diri orang lain yang kita sayangi, ya. Jadi itulah mesejnya. Kita ada banyak sumber. Kalau sebagai pembaca atau sebagai pengguna, anda nak tengok apa itu guidance untuk penjagaan jantung sihat, sudah banyak. Contohnya mengenai diet ataupun jenis exercise dan sebagainya. Contohnya saya sentiasa menggalakkan pesakit saya untuk merujuk website ini, myhealth.gov.my. Dia ada dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, boleh lihat. Itu pun ada disebut dalam buku saya. Jadi maksudnya kalau nak detail mengenai jantung ni boleh lihat di sana. Tapi buku saya dia unik, hanya memberikan satu highlight
supaya kita lebih sedar apa itu penyakit jantung yang merupakan disebutkan sebagai asasi, ya. Jadi ini sinopsis buku ini. Dia adalah penulisan berkaitan penyakit jantung, yang mana penyakit jantungnya satu penyakit yang amat berbahaya kerana dia adalah pembunuh nomor satu. Itu kita asasi, maknanya pembunuh yang bahaya lah. Dan dia kenapa asasi? Kerana dia boleh membunuh sekelip mata dan menyebabkan mangsa itu mengalami kecacatan atau kematian, ataupun dia mungkin menjadi lemak jantung dan sebagainya disebabkan oleh serangan penyakit jantung. Jadi ini dia kenapa kita sebut asasi. Tetapi apakah dia pemburu? Itu ada disebut asasi itu penyakit jantung yang menyerang jantung. Tetapi kenapa kita kata pemburu asasi? Dan di situ ada beberapa dikongsikan kisah-kisah pesakit jantung yang diselang-selikan dengan babak-babak ataupun chapter dalam buku ini untuk memberikan satu kelainan dan supaya pembaca juga dapat imagine secara live bagaimana sakit jantung itu. Dan saya sentuh dalam buku ini berbagai chapter yang saya akan ceritakan sedikit selepas ini. Dan sebagai tambahan, saya telah meminta dua orang sahabat saya yang special ni untuk menulis mukadimah. Salah seorangnya adalah Profesor Madya, Dr. Azmi Muhammad Tamil. Terima kasih Prof. Azmi, my very good friend. Dan beliau juga saya mendapat satu keistimewaan, privilege untuk menjadi doktor yang merawat beliau masa dulu. Dan beliau malah tidak segan untuk berkongsi, menceritakan mengenai diri beliau. Ini muka dia yang handsome ke depan. Dan beliau sebenarnya apa yang dikisahkan, ini yang wajah dia sebenarnya. Beliau adalah seorang yang aktif, sangat aktif. Dia berbasikal, exercise memang regular, menjaga. Dia tidak merokok. Tetapi dia menyebutkan macam mana orang boleh dapat sakit jantung. Malahan heart attack yang dia dapat itu, dia tidak secara tipikal, tidak secara yang biasa orang sakit berat dan sebagainya. Tidak begitu. Jadi dia ada ceritakan dalam mukadimah itu yang merupakan salah satu tambahan menarik dalam buku ini yang kita boleh baca. Dan yang kedua, ini sahabat saya iaitu Tuan Haji Syed Ghazali Hasan. Beliau adalah seorang yang juga aktif beriadah dan juga dia adalah seorang biker. Ya, orang biasa kaitkan biker ni orang yang happy go lucky, pergi jauh-jauh, makan sana makan sini. Ada yang ramai biker yang rokok dan sebagainya, tak jaga habitat kan. Bila bersosial begitu keadaannya. Tetapi beliau adalah seorang yang memang menjaga kesihatan diri dia. Dan saya sebutkan beliau bukannya seorang yang dari segi kesihatan yang perfect, tapi beliau menjaga and really take good care of himself. Dan salah satu yang dia buat berbasikal dia telah membantu beliau exercise, membantu menjaga tubuh badan beliau. Dan kita ada sebutkan juga di dalam buku ini tentang kelebihan aktiviti fizikal atau bersenam dan sebagainya. Dan beliau ada sebut mengenai kata-kata komplimen dia dalam buku ini mengenai penulisan Dr. T ini sebagai pakar kardiologi memang membuka mata. Pemburu asasi ini bukan satu analogi yang tepat bagi serangan sakit jantung, yang mana dia kehadirannya secara sedari, tiba-tiba tetapi tak disedari. Itu apa yang disebutkan tadi Jadi apa yang penting dia kata pintu terbuka luas kepada kita sebagai orang yang ada potensi mendapat sakit jantung. Kita ada banyak peluang sebenarnya untuk menjadi pemburu assassin itu. Maksudnya untuk kita ke depan dan bertindak menghalang assassin ini datang dekat kepada kita. Jadi itulah
Tuhan. Ini apa yang disebutkan oleh Tuan Syed. Okey. Bagaimana untuk mendapatkan buku ini? Jadi saya sebenarnya tidaklah menjual buku, tapi kita ada buku nak bagi orang semua okey saja kan. Kalau anda nak sangat buku ni, tapi saya tak mampu RM10 je. Dan saya telah berjanji separuh daripada penjualan buku ni, kalau ada orang beli, kita akan channelkan, salurkan kepada kebajikan. Jadi kita pulangkan balik kepada society kalau kita dapat pembeli lah, adalah yang sudah membeli ya. Jadi boleh masuk ke link ini ya, root2heart.biz. Senang ingat ya, root2heart.biz. Dalam tu browse sikit akan nampak buku ni dan boleh klik dan dia akan keluar, dan boleh preview sedikit beberapa muka surat buku dan sebagainya. Cuma dia ada orang komplain kalau nak beli buku ni dia kena jadi belanja dan sebagainya. Ada technical sikit lah. Tetapi kalau ada masalah boleh hubungi saya, kita boleh uruskan insyaAllah. Tidak ada masalah. Sebab tujuan saya adalah untuk menyebarluaskan perkongsian ilmu ini ya. Jadi orang kata orang tulis buku ni memang tak ada untung. Jadi kalau nak dapat duit, tulis buku itu satu langkah yang mungkin tak mestinya tepat lah ya. Dan saya pun lebih kepada untuk berkongsi ilmu dengan tuan-tuan dan puan-puan ya. So dalam buku ini, ini dia punya kandungan itu banyak, dia tak ada tebal mana, dalam 80 buku surat begitu. Sebab saya telah diberitahu oleh coach saya, Profesor Dr. Nir Rahim, jangan tulis banyak-banyak, kata 50 buku surat saja. Jadi saya stick to that lah. Jadi ini antara kandungan secara rekannya ya, dia ada sketsa. Sketsa ni adalah kisah-kisah pesakit jantung dan pesakit koronari ya. Kisah benar bagaimana assassin itu ia bertindak menyerang. Jadi diceritakan ya, dalam tu setiap chapter dia ada chapter pertama ada sketsa, kemudian masuk chapter besar dia. Jadi setiap sketsa tu diselang-selikan dengan babak-babak atau chapter besar. Jadi chapter yang besar tu adalah disebutkan di sini ada 5 atau 6 chapter. Ya, chapter pertama itu mengenai assassin itu sendiri ya. Dan apa ni dan seterusnya ada disebutkan juga sebab ada orang mungkin tertanya-tanya jantung, hati, apa dia, apa data dia ke depan lagi, apa pula ruh. Di dalam diri manusia ni ada hati dan ruh, apa hubungannya? Adakah hati itu berada jantung, bukan hati yang liver tu hati kan? Kalau masalah kata heart tu maknanya itulah di jantung kan, tapi dalam bahasa Melayu ni dia confusing sikit, adalah sebabnya kenapa orang Melayu itu bukan tak betul kan. Jadi itu ada dibincangkan dalamnya, dan kemudian saya elaborate panjang sikit mengenai apakah dia faktor-faktor risiko kenapa orang dapat sakit jantung itu dalam chapter kenali senjata. Jadi faktor risiko ni merupakan senjata si pembunuh. Jadi kita kenal senjata dia, kita boleh mengelakkan atau kita boleh menumpulkan senjata si assassin ini ya. Kemudian ada satu chapter yang agak sedih sikit, tetapi ini adalah mengenai apa? Sudden death. Sudden death, kematian tiba-tiba ya. Kematian mendadak ini merupakan satu perkara yang begitu topik sekarang ni, dan orang sudah ramai ada kesedaran tentang perkara ini. Jadi kita bersama-sama ambil berat mengenai perkara ini, dan dia ada disebut secara agak detail di dalam itu, diikuti dengan kisah juga. Jadi dia adalah itu combination sketsa dengan penerangan perkongsian mengenai kematian mendadak. Jadi itu satu yang besar. Dan seterusnya saya masukkan chapter yang menjadi lebih ramai yang berminat dan mungkin nak tahu detail, iaitu mengenai senaman exercise itu sendiri dan apakah kelebihan-kelebihan exercise. Saya mulakan di situ dengan tajuk dia kurang bersenam, padahnya memusnah diri. Sebab apa disebutkan di situ? Kurangnya aktivitas
kecil adalah merupakan salah satu faktor besar orang mendapat sakit jantung, dan dia adalah salah satu pembunuh sebenarnya. Dan seterusnya penutup kepada buku ini disebutkan di situ, siapakah dia pemenang, iaitu pemburu asasi. Pemburu asasi itu akan menang, tetapi dia tidak cukup untuk menang sekali. Dia adalah terus nak, disebutkan terus beraksi, sentiasa beraksi. Jadi itu dia chapter-chapter besar dalam buku ini, dan anda boleh menikmatinya dengan membaca bukunya. Ini ada beberapa perkara yang saya nak sebutkan. Setiap chapter itu akan diakhiri, ditutup dengan rumusan atau sorotan. Ada tips. Contohnya, ini salah satu penutup dalam sketsa itu mengenai penyakit jantung, yang mengenai golongan wanita pun boleh dapat sakit jantung. Jadi disebutkan beberapa line yang ringkas, dah cerita, tapi ada lagi conclusion dia highlight. Jadi kalau dah terlepas tadi ataupun nak dapatkan, boleh dapat dalam sorotan ini di muka terakhir setiap chapter itu. Jadi disebutkan di sini, contohnya dalam sorotan mengenai chapter kisah mengenai penyakit jantung di kalangan wanita, disebutkan penyakit jantung boleh mengenai kedua-dua jantina. Jadi bukan sahaja mengenai lelaki, malah wanita, dan pada satu tahap mungkin boleh lebih kerap ada kepada golongan wanita pada umur yang lewat macam 60-an. Dan wanita tu dia memanglah mendapat sakit jantung pada usia yang lebih lewat dari lelaki, sebab dia ada hormon melindungi dia. Tapi bukannya dia tidak mendapat, tetapi dia mendapat, dan pada satu tahap dia akan catch up dengan lelaki. Bagaimanapun ada disebutkan dalam kisah ini, sketsa itu, di mana ada wanita yang juga mengalami penyakit jantung pada usia yang muda. Ini kita sebut penyakit jantung koronari, sebab kalau sakit jantung injap, macam pulmonary hypertension dan semua yang congenital itu, of course kita boleh dapat pada usia yang lebih muda atau pada bila-bila masa sahaja, tak kira wanita dan lelaki. Tetapi ini disebutkan koronari, malah penyakit jantung koronari berlaku pada usia muda di kalangan wanita. Jarang, tetapi boleh berlaku, bukan mustahil. Dan ini apa yang kita temui lah di sepanjang kerjanya. Dan kerap kalinya adanya faktor risiko. Sebab itu kita sebut adanya senjata asasi. Assassin itu, dan senjata kat sebelah orang tu, of course dia lebih mudah lah untuk menyerang orang tersebut. Jadi faktor risiko, contohnya manis secara keluarga, itu memainkan peranan lah untuk golongan wanita juga lelaki. Ini dalam chapter pertama mengenai assassin itu, saya berikan satu highlight, iaitu kalau kita sebut assassin, pembunuh ni, berapa kerapkah seorang itu akan mati dibunuh oleh assassin? Memang tidak masuk dalam list, jarang. Jadi jangan takut. Kalau ada wanted, ada orang boleh bayar seseorang assassin ni untuk menjadi pembunuh. Jadi dia tidak tahu siapa yang buat. Tetapi macam apa yang berlaku dalam Kerahas itu, kita lihat memang ada skandal. Jadi dia itu yang membunuh. Siapa yang membunuh? Rupanya yang membunuh wanita itu adalah isteri kepada lelaki itu sendiri kan. Jadi satu. Tapi maksudnya itu asas darah berlaku, tetapi sebenarnya kemungkinan seorang itu akan dibunuh oleh assassin jantung ini adalah kemungkinan nombor satu. Lepas itu 5 sebab kematian utama di Malaysia 2018 ke 2020 setiap tahun adalah penyakit jantung koronari. Itu paling utama. Dan kalau kita combine dengan apa yang disebut cerebrovascular disease, stroke, dia memang nombor satu sentiasa lah 25%, 23-25%. Dan di bawah itu kita nampak setiap hari berapa ramai itu zaman COVID, berapakah data kematian setiap hari COVID. Paling ramai berapa? 20 lebih ada kan ramai. Tetapi jantung yang ramai di Malaysia
50 orang sehari meninggal disebabkan oleh penyakit jantung. Baik jadi pembunuh nomor 1. Dan satu fakta lagi, usia ya. Pada usia bawah 40-an, kekerapan ya, penyakit ataupun pembunuh adalah disebabkan oleh accident, kemalangan. Tetapi pada usia 40 ke atas, apakah dia pembunuh nomor 1 adalah penyakit jantung. Jadi ingat ya, dia mengenai pada usia yang muda. Dan disebutkan di sini, penyebab utama kematian Malaysia di seluruh dunia. Dia sebab itulah penyakit jantung adalah seperti asasi. Sebab dia bertindak pantas dan dia membunuh tanpa ada tanda atau amaran. Dia boleh berakhir macam tu. Kalau kata sakit jantung, serangan jantung ada sakit, ya, tetapi ada yang tiba-tiba sebelum tak pernah sakit, tiba-tiba sakit dan terus hilang dari dunia. Jadi itu sedih juga baca buku ni. Ada saya seorang sahabat saya kata, saya excited ya, saya dah siapkan buku saya ni, you nak baca tak? Tak nak. Saya tak nak baca benda yang menakutkan. Tapi dia pun merokok. Sorry, saya tak tahu nama siapa kan. Tapi maksudnya ketakutan kita, kadang-kadang kita takut kepada sesuatu dan kita sebab takut tu kita tak nak ambil tahu pun. Betul ke begitu attitude kita kan? Maksudnya kalau kita takut, dia tunuh lah macam orang takut. Takut sangat kena COVID. So you have to know lah apa itu penyakit COVID ini. Jadi kita boleh mengelakkan dia. Begitu juga kalau kita takut dengan penyakit jantung, kita get to know, belajar, ambil tahu. Dan kalau anda baca buku ini, insyaAllah anda akan dapat banyak maklumat, pengetahuan, ilmu, kesedaran insyaAllah untuk menjaga diri daripada penyakit. Ini satu chapter dalam chapter ketiga kalau tak silap, iaitu mengenai hati, jantung dan roh. Apa kaitannya? Jadi ada orang mengenai jantung. Adakah cinta itu berhenti di jantung? Kenapa tiba-tiba masuk persoalan ini pula ada. Tadi disebutkan dalam buku itu. Kenapa? Bukannya saja-saja letak tetapi ini hanya satu surutan. Di mana satu kajian di California, seorang profesor psikologi ini telah mengkaji. Dia dapati kalau pasangan bercinta itu duduk di sebelah berdepan, dia akan dan kita cek dia punya nadi itu pulse dia, maka akan didapati dia berdegup serentak setiap masa. Menarik Benar cuba. Okey. Anda boleh cuba buktikan. Kalau tidak serentak tu maybe there is something wrong. Mungkinlah tetapi maksudnya ini adalah kajian, bukan maksudnya findings dia. Tetapi dia memberi maksud kenapa? Sebab perasaan, emosi dan macam itu dia sebenarnya ada kaitan yang rapat dengan jantung. Adakah mestinya dia terletak di jantung? Itu satu soalan yang kita dapat jawab. Tetapi maksudnya memang emosi kita itu berkait rapat dengan jantung. Jadi sebab itu ada satu penyakit yang disebutkan juga dalam buku ini, disebutkan sebagai broken heart syndrome. Penyakit broken heart syndrome iaitu kalau dalam bahasa saintifik dia takut kardiomyopati ataupun stres kardiomyopati. Dia berlaku terjadi pada seorang tu, dia tidak ada pun faktor risiko sakit jantung, tetapi boleh berlaku pada dia, malah boleh membawa kematian. Yang pertama yang mendapat sakit itu dia telah mati. Walaupun ramai sebenarnya pakar jantung menganggap dia kurang berbahaya sedikit daripada serangan jantung, tetapi dia boleh juga. Ini berlaku kerana shock, kerana stres, boleh menyebabkan bentuk serangan jantung macam itu, broken heart syndrome. Okey, baca lebih lanjut dalam. Setelah saya sebut, ini salah satu highlight juga dalam chapter mengenai senjata asasin itu, faktor risiko. Saya sebutkan
telah diberikan senarai faktor-faktor risiko itu apa dia? Ada pun disebut sini. Contohnya faktor risiko ada banyak. Kalau Salim Yusof, Profesor Salim Yusof ada menyenaraikan dalam kajian dipanggil Inter-Heart Study. Yang itu saya ada detailkan dalam chapter itu. Jadi antara faktor risiko disebutkan di sini, smoking, blood pressure, tekanan darah, kolesterol, banyak lain lah ya. All risk factor ini combine di graf. Apa yang ditunjukkan oleh graf ini? Kalau kita ada faktor risiko dan kita rawat faktor risiko itu, contohnya ada tekanan darah tinggi, ambil ubat dan jaga kesihatan sehingga dia turun, ya. Ataupun kalau merokok, berhenti merokok. Kalau kolesterol tinggi, ambil ubat kolesterol dan turunkan kolesterol dengan diet. Maka risiko mendapat sakit jantung itu akan turun. Dan ini terbukti di banyak, di seluruh dunia macam itu. Setiap negara yang melakukan strategi menurunkan faktor risiko ini, mengawal faktor risiko, maka kadar kematiannya, mortality menurun. Mortality disebabkan oleh negara. Jadi ini merupakan berita baik, good news, macam disebutkan oleh sahabat saya, Puan Said tadi. Yes, walaupun kita tahu penyakit jantung itu macam asasin, tetapi kita boleh menjadi pemburu asasin. Turunkan doktor jantung, dia sebenarnya merawat orang yang dah sakit jantung. Jadi sebenarnya apa yang dibuat, saya cuba untuk ke depan lebih lagi proaktif untuk saya memberitahu orang bahawa anda boleh mengelakkan penyakit jantung. Jadi itulah message yang kita buat. Jadi kalau dikawal, faktor risiko itu dapat dikawal, maka peluang atau risiko seorang itu akan dihampiri oleh asasin akan berkurangan. Maknanya peluang atau risiko untuk mendapat jantung akan turun. Selain daripada apa yang banyak disebutkan itu, ada juga saya masukkan perkara-perkara yang agak detail yang mungkin sekarang orang susah nak faham, tetapi kenapa adalah sebab-sebab dimasukkan kenapa macam dalam chapter ini salah satu sketsa sorotan mengenai macam mana kita buat prosedur pada pesakit itu untuk melihat saluran ini. Kita menggunakan teknologi apa yang dipanggil intravascular ultrasound, macam kita masukkan kamera dalam saluran darah, saluran jantung yang kita kalau boleh buat berlaku. Kamera itu dipanggil IVUS, intravascular ultrasound, untuk kita melihat di dalam sahabat-sahabat saya yang muda pakar kardiologi itu, dia orang lebih advance lagi ya, dia guna apa dipanggil OC. Tapi kalau sama, maksudnya semua itu tujuannya untuk kita dapat melihat secara lebih detail ya, saluran jantung itu sendiri macam mana. Dan ada beberapa kelainan abnormality yang dapat dirawat dengan menggunakan alat-alat canggih dan ini membantu dengan perawatan jantung. Itu hanya diberikan highlight kenapa kadang-kadang kita memerlukan perkara itu. Tetapi mesej utama di dalam chapter ini sebenarnya apa yang nak disebutkan, bahawa kadang-kadang kita ada penyakit, apa yang dianggap penyakit jantung. Kita ada ada kencing manis, ada darah tinggi dan sebagainya, dan malahan saluran kita itu sempit. Tapi adakah mestinya saluran sempit itu mesti dirawat, contohnya masuk stent atau mesti berat? Tidak mesti kan? Kalau dia 50% tidak perlu dirawat. Dirawat maksudnya dirawat dengan cara revascularization, ya? Maksudnya membuka saluran itu dengan masuk stent, ya? Ataupun pembedahan. Tidak perlu, kalau 50% tidak perlu. Tetapi apa yang lebih penting adalah mengambil ubat, mengambil langkah yang perlu untuk mengelakkan daripada mendapat serangan jantung di masa depan. Itu adalah sebab saluran sempit, dia boleh, kalau saluran sempit boleh menyebabkan sakit. Itu sakit dipanggil angina, angina, sakit jantung semasa kita buat kerja dan sebagainya. Tetapi yang lebih menakutkan ialah untuk mengelakkan daripada mendapat serangan jantung. Heart attack itu berlaku apabila saluran sempit itu dia pecah dan block terus.
darah tak mengalir langsung. Jadi apa mengelakkan bagaimana ya? Tadi macam disebutkan tadi, menjaga faktor-faktor risiko. Tapi apa mesej di sini? Kalau tidak COVID, apa yang lebih penting adalah menjaga faktor risiko. Ambil ubat, elak untuk mengelakkan daripada heart attack. Ya. Sebab tidak mesti, kecuali kalau seorang itu dapat heart attack, pada masa itulah dia mesti dirawat dengan membuka saluran. Sebab keadaan lain sebenarnya ada ketikanya yang sempit itu, saluran sempit boleh dirawat hanya dengan mengambil obat. Sebenarnya walaupun ada apa mungkin yang merasa gelisah bila baca sketsa ni, semua macam kita sedih saja. Orang dapat attack, ya. Orang dapat berbagai jenis sakit jantung. Tetapi kita ingat ya, bahawa yang disebutkan dalam sketsa ni adalah kisah-kisah orang yang survive, orang yang telah berjaya hidup daripada menyelamatkan diri daripada penyakit jantung. Kecuali dalam chapter serangan jantung, kematian tiba-tiba ya. Yang lain semua adalah survivors yang survive walaupun dalam keadaan jantung dia lemah. Contohnya dalam sketsa mengenai implan alat CRT ini untuk pesakit jantung yang jantungnya sudah lemah, dan dia telah survive dan telah hidup dengan kualiti yang lebih baik lagi lepas mendapat perawatan. Jadi sebenarnya penyakit jantung boleh dirawat kalau kita mendapatkan rawatan awal lebih baik. Ya. Kalau kita mendapatkan rawatan lewat mungkin agak rumit sedikit, tapi dalam kebanyakan hal insya-Allah ada rawatan yang boleh dibuat untuk menyelamatkan penyakit. Insya-Allah. Okey, sekarang ni zaman COVID. Jadi macam apa yang disebut ini adalah petikannya yang agak baru daripada jurnal di Amerika ya, American Heart Association. Kenapa saya sebutkan sini? Sebab tidak relevan sikitlah mengenai apa yang berlaku contemporary. Sebab sekarang zaman COVID. Jadi sebenarnya COVID ini adalah seperti penyakit jantung. Sebab apa? Dia mengenai atau dia memberi kesan yang lebih serius pada orang yang ada faktor-faktor risiko sakit jantung. Contohnya darah tinggi, kencing manis, ya. Dan juga yang dah ada sakit jantung, sakit koronari dan sebagainya, sakit buah pinggang. Itu semua adalah faktor-faktor risiko penyakit jantung. Tapi pada masa yang sama dia juga adalah faktor-faktor risiko yang mendedahkan seseorang itu kepada komplikasi COVID dengan lebih tinggi lagi dibandingkan dengan orang yang tidak ada faktor. Jadi seolah-olah COVID-19 adalah penyakit jantung. Mesti ingat, semalam seseorang kawan saya, doktor dia dalam doktor infectious disease ya, telah memberi saya satu maklumat. Dia memang ramai pesakit yang sudah dapat COVID. Dia, kalau dalam statistik dia masuk hospital, tidak keluar hospital meninggal, tetapi ada yang sudah keluar hospital ataupun ada yang dirawat di rumah. Sebenarnya mereka mendapat komplikasi yang serius. Ada yang mendapat komplikasi yang serius dan malahan ada yang meninggal. Yang itu mungkin ada yang tidak masuk statistik. Allah saya bukan nak komen KKM dan sebagainya data, tetapi maksudnya nak memberikan penekanan penyakit COVID-19 itu serius. Begitu serius. Jadi untuk kita mengambil pengajaran dan berhati-hati, kita jaga kita. Betul. Maksudnya COVID-19 itu serius. Walaupun kita bercakap mengenai penyakit jantung, ada hubungan yang rapat di situ ya. Bagi sakit-sakit saya yang memang dah ada penyakit jantung, dia takut. Apa nak buat dia? You want to get advice. So, the best thing, make sure you take medication, ambil ubat dan kawal penyakit jantung. Sebab dengan terkawal tu insya-Allah
lebih baik peluang anda. Dan of course kalau dapat sakit jantung pada masa itu, jangan segan dapatkan rawatan, jangan teragak-agak. Walaupun ini zaman COVID, boleh dia mendapat rawatan lagi yang terbaik insyaAllah. Malahan saya sebut PKP ketiga ini lebih ramai lagi nampaknya yang datang dengan penyakit jantung dibandingkan dengan PKP pertama. Sudah berubah. Memang itu mungkinlah realitinya. Sebab dulu mungkin orang takut nak ke depan disebabkan COVID, tapi percayalah penyakit jantung tetap beraksi pada bila-bila masa sahaja. Apa penawarnya? Salah satu penawar perkara yang penting ya, mesej untuk terutamanya yang orang sihat. Jadi saya sebut kepada pesakit ya. Maknanya kepada yang datang buat ceknya, cek jantung tuan okey sahaja, jantung tuan atau jantung puan selepas kita buat screening ni, health executive screening, okey sahaja, boleh buat exercise test 15 minit dan sebagainya. Jadi apa yang saya beritahu kepada dia orang? Okay, you can go and you're free, do anything for the rest of your life. Tetapi bukan begitu ya. Sebab jantung kita ini berubah-ubah. Kalau jantung kita sihat hari ini tapi kita tidak jaga, dia akan berubah 10 tahun akan datang, 15 tahun akan datang dan seterusnya. Jadi kita sebagai pembuluh asasi, kita mesti menjaga jantung kita setiap masa. Salah satu perkara yang berlaku begitu prevalent sekarang ini adalah mengenai kurangnya aktiviti fizikal. Dan dalam chapter itu saya sebutkan researcher ya, penyelidik mengatakan bahawa pada tahun 2000, saya tak ingat 2010 bahawa kekurangan aktiviti fizikal ini disamakan dengan seolah-olah orang itu merokok. Begitulah seriusnya. Jadi kurang aktiviti fizikal ini merupakan salah satu punca penyakit dan pembunuh, dan dia menyebabkan 10% keseluruhan daripada kematian. Ini sangat serius. Dan dalam chapter ini adalah satu rajah yang simple tetapi penting. Apa dia? Ini adalah rajah apa dipanggil physical activity, pyramid of physical activity, ataupun aktiviti, piramid aktiviti fizikal. Yang di atasnya yang kita tidak mahu duduk dan menjadi couch potato ni tidak bagus, dan kalau boleh duduk tu jangan lebih setengah jam. Saya pun dah lebih setengah jam kan ya. Jadi kita tidak digalakkan untuk duduk di depan TV ya. Lama-lama lah drama Korea dan sebagainya. Orang muda sihat lagi kan. Tapi ingat ya, itu salah satu perkara yang boleh membawa kepada risiko. Bukan tak boleh duduk. Maksudnya janganlah duduk sahaja ya. Banyakkan perkara lain, buat 2-3 kali seminggu aktiviti ya. Malahan leisure activity dan juga jenis-jenis yang lain lah, stretching dan sebagainya, itu boleh dibuat. Dan juga aktiviti yang resistant exercise dan sebagainya ya, boleh dibuat. Pergi ke gym, tak mesti pergi ke gym, di rumah pun boleh buat stretching. Dan yang lebih aktiviti yang dikatakan beriadah bersukan, itu main bola ya, skateboard ya, berlari dan sebagainya. Itu aktiviti yang kita sebutlah aerobik itu sangat bagus, buat lebih lagi dalam frekuensi yang lebih 3 atau 5 kali seminggu, itu sangat digalakkan. Dan yang selebihnya everyday buatlah. Buat apa saja yang melibatkan kita ada pergerakan. Contohnya pergi shopping. Ya, semua suka pergi shopping, boleh pergi shopping. Dan itu salah satu aktiviti. Salah seorang kawan saya, dia kata, saya nak aktif. Jadi kadang-kadang kita setiap hari dia nak keluar exercise. Tapi biasalah ya, kadang-kadang hujan. Jadi kalau hujan saya drive, saya pergi ke shopping mall, saya jalan. Dia buat video shopping sambil berfikir, tak kisahlah kan. Maksudnya dia nak bukan langkah saya. Jadi salah satu kesimpulan dalam ini disebutkan, kita meningkatkan aktiviti fizikal kita setiap hari itu setengah jam, dia akan memberi manfaat yang begitu besar, menurunkan malah mortaliti, kematian. Dan secara paling simple adalah mengenai bagaimana kita boleh menjaga diri, iaitu dengan kita memastikan
step count, iaitu kiraan langkah sehari kita itu jangan kurang, sekali-kali jangan kurang 4,000 dan sebaik-baiknya 8,000 ke atas. Kalau tidak boleh ada kekangan dan sebagainya, banyak sangat pada hari itulah. Pada hari lain boleh kan, pada hari itu dapatkan 6,000 langkah. Itu betul saja. Kalau dalam kajian itu dia 4,000 untuk orang yang berumur lah. Tapi mesej dia banyakkan langkah, itu salah satu cara yang paling mudah lah. Kalau ikut piramid ini lagi baik ya, lagi baik, kita lebih aktif lagi. Maksudnya untuk memastikan hari kita ada aktiviti fizikal dan jangan duduk sahaja. Dan ini bukannya setakat untuk menjadi kurus rambut cantik itu, tetapi untuk kesihatan kita. Dan kesihatan kita itu apa? Kesihatan itu adalah merupakan hak kita dan itu juga hak badan kita. Dan itu adalah apa yang disuruh oleh agama. Jadi kita patut mengamalkan. Ini sebagai kesimpulan dia, tidak aktifan fizikal dan obesiti, faktor risiko jantung gawat moden yang berleluasa tanpa disedari kesan yang panjang. Apabila seorang bersenam tidak aktif fizikal, maka dia sebenarnya terdedah kepada risiko besar 10%. Dia mengkontribut 10% tidak aktif kepada penyakit jantung, penyakit lain-lain. Dan aktiviti fizikal seharian yang kita buat tu, yang santai, yang berjalan-jalan dengan kangkung tu, pergi shopping, jika dia melakukan dengan jumlah yang memadai, dia dapat mengurangkan kadar kematian sakit jantung. Memang ada kajiannya, dalam buku ada disebutkan. Jadi jangan pandang ringan kepentingan menjadi seorang yang aktif dan cergas. Jangan lalui hari-hari tanpa melangkah sekurang-kurangnya 6,000 langkah. Sebaik-baiknya 8,000 atau lebih. Atau ikutlah 10,000 dalam kitabnya recommendation dan kementerian dan sebagainya. Jadi buku ini ditutup dengan chapternya. Chapter apa disebut pemburu assassin sentiasa beraksi, terus beraksi. Maka di sini ringkasan dia, apa itu tips jantung sihat. Walaupun saya kata buku ni dia bukan panduan detail, tetapi ada lagi disebut akan nak tinggal apa yang kita perlu buat untuk sihat. Ini untuk orang yang masih sihat jantung. Ya, kalau dah ada sakit jantung pun boleh buat, memang digalakkan buat. Tapi kalau sihat pun kena buat, iaitu amalkan gaya hidup sihat. Apa itu gaya hidup sihat? Diet yang seimbang, menjaga pemakanan kita, diet yang seimbang. Kalau tidak tahu tadi boleh masuk dalam website itu ya, myhealth.gov.my. Di situ ada banyak detail apa pemakanan yang sihat. Contohnya suku separuh tu apa? Jangan buat sendiri suku separuh tu, dia letak yang separuh tu dia benda lain lah memang manis, aiskrim dan sebagainya. Tak ikut skema dah. Jadi ikut diet yang betul ya. Pastikan banyak biji green ya, green dan whole grain, sayuran dan buah-buahan. Kemudian aktif physically ya, iaitu bersenam, sentiasa bersenam ya, 150 minit seminggu atau minimal 8,000 langkah sehari. Dan yang ketiga, jauhi merokok sama sekali ya. Itu kita dah banyak sebut dalam waktu risiko tadi. Kemudian penting juga dapatkan rehat yang cukup, waktu tidur yang cukup, itu penting. Jaga berat badan yang ideal, dan lakukan saringan kesihatan. Ini penting maksudnya, kerana ada orang yang sihat, nampak sihat, rasa sihat dan boleh exercise, tetapi tiba-tiba dapat heart attack. Jadi mungkin anda ada faktor, mungkin anda ada jenis-jenis assassin lain yang ada di sebelah anda. Jadi pastikan lakukan saringan kesihatan, saringan jantung secara berkala. Mula bila? Pada usia 40 ataupun 30 tahun jika ada faktor. Kalau ada faktor risiko yang seperti kencing manis, darah tinggi, kolesterol, maka dapatkan rawatan yang berkaitan. Jangan abaikan. Ada saya nak buat exercise sajalah, insyaAllah dia akan hilang. Tidak ada contoh. Faham bahawa benda ini kalau sudah ada, dia tidak akan hilang begitu saja. Ikutlah nasihat profesional, ikutlah nasihat doktor. Jangan setakat Google saja saya nak buat cara saya. Ya, tapi kurang tepat ya. Jika sudah disahkan mengalami sakit jantung,
itulah nasihat pakar. Jadi jangan tinggal buat, contohnya ya, buatlah apa yang disarankan, buatlah rawatan seperti yang dinasihatkan, atau bincanglah apa rawatan ini, apa alternatif dan sebagainya. Jika pengen ubat, patuhi saran dokter, jangan tinggalkan ubat kecuali atas nasihat dokter. Jadi adalah kita sentiasa sabar dalam berhadapan dengan perkara ini. Kalau kita ambil ubat hari ini, mungkin tak rasa apa-apa. Saya tak ambil okey saja kan ubat ni. Atau pada itu saya dah ambil ubat 10 tahun, 15 tahun tak rasa ada apa-apa. Kalau tak ada apa-apa itu bersyukurlah. Betul lah tu, maksudnya ubat itu telah membantu anda untuk sentiasa sihat. Jadi janganlah ambil ringan. Akhir sekali saya nak melahirkan penghargaan kepada semua yang telah terlibat, terutamanya kepada keluarga yang mana saya telah mengorbankan masa bersama mereka untuk saya dapat menulis buku ini dalam kesibukan. Dan saya sangat berterima kasih kepada Profesor Dr. Nik Rahim yang telah menjadi coach saya sehingga saya dapat menghasilkan buku ini dalam masa yang cepat. Sebelum ini hanya mimpi saja. Jadi beliau telah menukarkan mimpi saya kepada kenyataan, alhamdulillah. Dan kepada keluarga saya ini bukan sahaja mereka sebagai support, tapi telah secara aktif terlibat yang desain muka depan itu anak saya Haris, yang desain yang apa nama, yang edit dan sebagainya saya dan anak-anak saya. Dia sendiri terlibat, yang beraktif ini ada juga atau dia beritahu saya mengenai siapa itu atas apakah senjata atas itu. Jadi Masya Allah, alhamdulillah ahli keluarga saya sangat supportif. Dan juga kepada staf saya yang semuanya telah pun ramai yang menyumbang, ramai yang telah membaca, dan juga bekas staf saya yang lain di UTM memang ada yang membantu juga, dan juga kepada viewer kita tadilah, terutamanya kepada yang telah menulis mukadimah Profesor Azmi Amin dan juga Tuan Haji Said. Terima kasih dan memberi komplimen dan sebagainya. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan nasihat yang dalam buku ini. Bukan ini sahaja, tetapi dapat kesedaran dan carilah jalan untuk menjadi pemburu asas yang berjaya. Sekali kita nak mendapatkan buku ini, boleh masuk kepada link roadtoheart.me. Jika ada masalah boleh hubungi saya. Tapi yang penting saya bukan nak sangat menjual buku ini, tetapi yang penting anda mendapat perkongsian ini dan mendapat manfaat, sama-sama mendapat manfaat daripada buku ini untuk kita sama-sama menjaga jantung kita. Allah Alam. Terima kasih semua kerana mendengar. Mudah-mudahan kita semua selamat daripada wabak COVID ini dan sama-sama kita menjaga kesihatan kita untuk kebaikan di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.